Buletin Didik 10 Oktober bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Mulai esok, orang ramai yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dibenarkan melakukan aktiviti rentas negeri. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan dibuat bersandarkan kepada kadar vaksinasi yang telah mencapai kadar 90%. Maka dengan ini, saya mengumumkan bahawa dengan mencapainya 90% vaksinasi 2 dos untuk kumpulan ataupun di bawah kategori dewasa ini, maka sekali lagi saya nak maklumkan, saya mengumumkan bahawa rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dan kebenaran ini, kebebasan ini akan bermula pada hari besok. Bagaimanapun katanya, kebenaran pergerakan rentas negeri itu tidak terpakai ke atas kawasan atau lokaliti yang diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Selain itu, beliau turut mengingatkan keluarga Malaysia supaya tidak bersikap sambil lewa terhadap kelonggaran yang diberikan dalam usaha membantu negara bagi pembukaan semula ekonomi serta persediaan menjalani kehidupan fasa endemik dengan selamat. Dalam pada itu, remaja berusia 12 hingga 17 tahun dan kanak-kanak turut dibenarkan untuk menikmati kelonggaran rentas negeri walaupun belum menerima vaksin COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ia selepas mengambil kira faktor kanak-kanak tidak boleh diberi pelalian berkenaan. Dari segi kanak-kanak, seperti biasa, kita oleh kerana anak-anak kita belum mendapat vaksin, jadi kitalah yang perlu menjaga mereka, ya. Dan kitalah yang memastikan tidak membawa anak-anak kita di tempat yang perhimpunan ramai dan sebagainya. Kita yang patut menjaga kepentingan mereka. Sebab sekarang ni proses vaksin masih lagi daripada kalangan yang berumur 17 tahun ke bawah. Selain itu, katanya tiada prosedur operasi standard SOP baru akan dikeluarkan. Susulan kebenaran rentas negeri itu, Lebuh Raya Pantai Timur 2 Sdn Bhd LPT2 menjangkakan berlaku peningkatan hingga 45,000 kenderaan setiap hari. Pengurus Perniagaan Wilayah LPT2 Suhaimi Samad berkata, ramai penduduk kawasan terlibat akan merebut peluang untuk melancong dan berhubung semula dengan keluarga di negeri lain. Dalam kenyataan hari ini, beliau berkata LPT2 secara asasnya sentiasa bersedia untuk sebarang peningkatan jumlah kenderaan. Jelasnya pasukan petugas di lapangan termasuk 10 Plaza Tol sudah bersedia untuk pertambahan kenderaan sebaik pengumuman perjalanan antara negeri dibuat. Tambah Suhaimi, semua kaki tangan LPT2 juga sentiasa bersedia untuk sebarang kemungkinan. LPT2 mengendalikan lebuh raya menghubungkan Jabor di Kemaman hingga Kuala Terengganu dengan laluan sejauh 184 kilometer. Ibu bapa kini boleh menyimak kadar vaksinasi bagi peringkat sekolah di bawah KPM dalam laman sesawang COVID Now. Melalui fitur baru ini, ia memudahkan penjaga membuat semakan mengenai kadar vaksinasi murid bagi sekolah yang membabitkan anak masing-masing. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin menerusi perkongsiannya di Facebook berkata, usaha ini dapat menyediakan maklumat telus kepada masyarakat, khususnya ibu bapa. Ia juga jelasnya merupakan sebahagian daripada langkah peralihan negara ke fasa endemik. KPM juga bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan KKM dalam pelaksanaan program vaksinasi remaja berumur 12 hingga 17 tahun atau PIK Remaja yang bermula awal September lalu. Sehingga kini hampir 80% murid berumur 12 hingga 17 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kembali di Buletin Didik. Program pembangunan dan pencarian bakat MyTID yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam menyasarkan penyertaan 60,000 murid sekolah rendah tahun 1 hingga 6. Program itu adalah pendekatan diambil Kementerian Pendidikan KPM bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS
untuk mengenal pasti bakat murid dalam bidang sukan dan seterusnya membangunkan potensi mereka ke tahap lebih tinggi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam hantaran di Facebooknya berkata, program berkenaan juga akan mengenal pasti bakat baharu berpotensi untuk digilap seawal usia 7 tahun lagi. Menurutnya, KPM sentiasa memberi perhatian kepada aspek pembangunan potensi murid termasuk di dalam bidang sukan. Justru beliau yakin KPM akan dapat mencungkil bakat lebih ramai murid dalam bidang sukan, seterusnya dilatih sebaiknya untuk menjadi atlet berprestasi tinggi suatu hari nanti. Jelasnya KPM komited melakukan yang terbaik dalam menjayakan program MyTit KPM KBS, satu inisiatif memastikan negara dapat membangunkan potensi murid dan menjadikan mereka atlet berprestasi tinggi yang mampu bersaing di pentas antarabangsa. Benar bagai dikata, jasa seorang individu yang bernama guru jangan mudah dilupa. Pengorbanan dan khidmat bakti mereka mengajar dan mendidik anak bangsa tiada ukurannya. Kali ini kami ingin berkongsi kegigihan seorang guru wanita di Pulau Langkawi yang mengambil inisiatif mengemas sendiri kelas sebagai unsur kejutan untuk muridnya. Cikgu Nurul Fahana Ahmad Sukri, 32 tahun. Guru Bahasa Melayu bagi kelas tahun 3 ini memaklumkan usahanya itu bagi meraihkan kedatangan semula murid bagi sesi pembelajaran secara bersemuka dengan mengecat semula meja murid kerana sebelum ini keadaan meja di kelas itu hanya dibaluti kertas dinding yang terkoyak kerana sudah terlalu lama terbiar. Jelas Cikgu Nurul Fahana ketika mengemas kelas. Beliau dibantu tenaga pengajar lain tetapi untuk mengecat meja itu dibuatnya sendiri dan hanya mengambil masa sekejap sahaja untuk menyiapkan 30 buah meja. Kegigihan beliau mendapat perhatian netizen apabila perkongsian video TikTok miliknya tular baru-baru ini. Video berdurasi 20 saat itu mendapat lebih 200,000 tontonan dan 17,000 tanda suka. Malah rata-rata warganet memuji usaha Cikgu Nurul Fahana dalam memberikan yang terbaik untuk menaikkan semangat muridnya untuk belajar. Di Johor, seramai 4,209 pelajar tingkatan 6 semester 2 memulakan sesi persekolahan secara bersemuka. Pengoperasian hari ini berjalan lancar dan teratur dengan mematuhi garis panduan pematuhan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM. Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan 81% pelajar berumur antara 12 hingga 17 tahun di Johor telah menerima vaksin dos pertama, manakala 5% dos kedua menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK Remaja. Sementara itu, pelajar tingkatan 6 yang ditemui mengakui berdebar memulakan hari pertama persekolahan secara bersemuka meskipun telah menerima vaksin sekurang-kurangnya 1 dos. Kelengkapan saya sudah sediakan sebelum ke sekolah lagi, seminggu sebelum ke sekolah saya sudah sediakan seperti face mask, sanitizer dan barang-barang sekolah semuanya, semua saya sediakan kerana sebelum ni saya di rumah mungkin kelengkapan ni tidak digunakan dan apabila masuk sekolah saya akan cuba lengkapkan barang-barang ini. Perasaan tu agak gemuruh lah sebab memang dah lama menanti nak naik sekolah kan. Sepatutnya bulan September tapi ditunda. Sebab pembelajaran secara bersemuka ni lebih efektif lah. Kita boleh faham apa yang cikgu cuba ajarkan. Sebab sekarang pun kita dah nak exam. So memang kita mengharapkan sekolah buka. Debar dah lama dah tak ke sekolah. Dan selalu belajar dekat rumah je. Lepas tu bila datang sekolah tu rasa janggal sangat. Persiapan saya macam biasa. Cuma lebih banyak lah kena bawa. Sebab yelah kelas kosong kena bawa lah. Lepas tu saya sediakan barang-barang saya semalam. Kelar kabut sangat. Semestinya risau. Mak bapak saya pun risau. Lagipun adik saya pun belum lengkap dos lagi. So risau juga lah kalau balik rumah kena apa kan. PIK Remaja di negeri ini dilaksanakan di 173 pusat pemberian vaksin dan dijangka berlangsung hingga akhir November untuk dos pertama, manakala Disember bagi dos kedua. 14 April 1912 merupakan salah satu tarikh yang akan kekal dalam lipatan sejarah dunia. Pada jam 11.40 malam, kapal RMS Titanic melanggar ketulan ais besar di Lautan Atlantik sebelum tenggelam kira-kira 2 jam selepas itu. Kejadian menyayat hati ini mengorbankan 1,517 penumpang dan anak kapal. Ketika isyarat kecemasan dilepaskan Titanic, kapal yang berada dalam jarak paling dekat dengannya ialah The Californian. Namun tiada respon dari kapal berkenaan.
Kru kapal di Californian dikatakan mengejutkan kapten mereka selepas melihat isyarat kecemasan itu, namun tiada arahan daripadanya untuk bertindak. Jika di Californian bertindak, mungkin lebih ramai mangsa boleh diselamatkan. Kapal CS Mackay Bennett menghabiskan masa 5 hari untuk mencari sebanyak mungkin mayat mangsa Titanic. Kapal tersebut dibekalkan dengan 40 bahan pengawet, ais dan 100 buah keranda. Anak kapal CS Mackay Bennett berjaya membawa naik 328 mayat, namun 119 daripadanya berada dalam keadaan yang terlalu teruk dan terpaksa dibiarkan tertanam di dasar lautan. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa serantau tidak dapat dinafikan bukan sahaja di negara ini, malah di negara jiran Singapura. Walaupun dengan pembangunan dan kemajuan pesat Kota Singa, bahasa Melayu masih digunakan secara meluas. Seiring dengan pembangunan pesat di Singapura, masyarakat Melayu di negara itu terkesan secara langsung dari pelbagai aspek. Walaupun bahasa Inggeris merupakan bahasa utama, bahasa Melayu kekal sebagai salah satu daripada 4 bahasa rasmi di Singapura dan merupakan bahasa kebangsaan di negara itu. Ia dipelajari di sekolah-sekolah dan ada juga kursus-kursus bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga. Dalam Perlembagaan Singapura, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu adalah dalam bentuk tulisan Rumi, bukan dalam bentuk tulisan Jawi. Jadi itu juga memberi ruang dan peluang kepada semua masyarakat Singapura untuk mempelajari bahasa Melayu itu sendiri. Beliau berkata demikian dalam rancangan Luar Jendela yang disiarkan secara maya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Tahun 1965 hingga 1978 merupakan zaman kegemilangan bahasa Melayu di Kota Singa apabila banyak sekolah aliran Melayu ditubuhkan. Kini penekanan terhadap bahasa ibunda sebagai pendinding budaya tidak sekadar memberi fokus dalam aspek pendidikan, malah dalam kehidupan seharian. Dalam perancangan bahasa sebenarnya, budaya popular ini kita galakkan supaya penggunaan bahasa itu berlangsung dalam konteks tersebut. Ya, so dalam dunia maya ni dia masih belum masa. Mungkin di rumah tu kurang sedikit sebab dalam konteks penggunaannya lah. Ya, dan kita takut kalau kita tidak merancang lebih awal, terutama sekali kanak-kanak yang kecil ni, ya, takut mereka nanti tidak ada kebolehan ataupun kemampuan untuk betul-betul dalam bahasa Melayu secara spontan. Penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial seperti di podcast dan jual beli dalam talian menarik minat masyarakat khususnya golongan muda untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Dan bukan saja di Singapura, ya, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei. Jadi ada nilai di situ dan mereka perlu menggunakan bahasa Melayu itu. Dan pada masa akan datang saya dapati bahawa ini akan menjadi lebih meluas lah. Cuma dia tak ada kontrol. Dia bebas menggunakan. Cuma apa yang kita perlu adalah kita memberi ruang dan juga kita menambah podcast-podcast. Bukan sekadar diangkat sebagai bahasa nostalgia warisan, bahasa Melayu dirancang sebagai bahasa dinamika pembangunan Singapura menjelang tahun 2065. Air yang disimpan di dalamnya dingin dan sudah barang tentu enak apabila diminum. Itu keistimewaan tembikar Labu Sayong Negeri Perak yang sudah tersohor sejak berzaman. Pembuatan labu sayong di daerah Kuala Kangsar khususnya di Mukim Sayong, nama asal bagi labu sayong, dikatakan bermula sejak lebih 200 tahun lalu. Bentuknya yang berinspirasikan buah labu serta warna hitam berkilat menjadi identiti khas produk itu. Antara yang terus mempertahankan kemahiran membuatnya, Muhammad Farid Zamari yang mengusahakan KZ Craft di Kampung Kepala Bendang. So air ni sejuk tapi dia tak ada, dia nyaman begitu dan kandungan air ni memang kata totally air yang gitu ni bersih. Sebab apa, labu sayur kalau kita tengok nafis air pun, apa brand tu sekalipun, dia akan tapis dengan tanah liat juga. Kalau pasir, batu semua pun dia akan tapis dengan ni. Tanah liat untuk membuat labu sayong diperolehi Muhammad Farid daripada penduduk kampung dipercayai diambil dari tebing sungai. Labu sayong yang dibuat secara tradisional memerlukan ketelitian serta kemahiran tinggi. Seiring perubahan masa, ketika ini kebanyakan pengusaha beralih kepada teknik acuan yang lebih moden dan dapat menghasilkan produk dengan lebih banyak dan cepat. Dalam bab kualiti, Muhammad Farid tidak pernah berkompromi. Aspek fizikal termasuk warna dan corak hiasan tradisi masih dikekalkan. Dalam pembuatan labu sayur ni, kita mesti menekankan dari segi motif ni. Sebab kita tidak boleh lepas daripada motif
daripada bentuk dan motif itu. Contoh kita akan dalam susul galuh labu ni kita akan letakkan salah satu tradisional flora bunga yang kita ni seperti bunga tanjung, bunga siri, daun siri. Susul kapur semua memang perlu ada dalam motif. Menurut Muhammad Parib, terdapat 7 jenis labu sayung, antaranya gelugur, telar, belalai gajah, lepap dan panai. Di bengkelnya, labu sayung lepap menjadi produk utama dan mendapat permintaan yang tinggi. Dianggarkan antara 300 hingga 400 labu sayung lepap dapat dihasilkan dalam sebulan. Malah ketika negara diancam pandemik COVID-19, Muhammad Parib beralih kepada jualan secara dalam talian bagi meneruskan kelangsungan usaha niaganya itu. Labu sayung terkenal namanya, panai lepap, gelugur dan juga telar. Air diminum, dingin rasanya. Panas hilang, rasa selesa. Masih di Buletin Didik. Sempena Hari Sukan Negara 2021, Media Prima Berhad tidak ketinggalan mengadakan aktiviti sukan. Apa yang menarik, ia merupakan aktiviti pertama dianjurkan bagi menghargai pelanggan yang telah bersama MPB di semua platform. Justru malam semalam MPB mengadakan perlawanan persahabatan bola sepak antara pasukan pilihan MPB menentang pilihan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam, pasukan pilihan Media Prima diketuai Pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad Datuk Seri Dr. Syed Hussein Syed Al-Junaid, manakala pasukan pilihan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menyaksikan kehadiran Datuk Umar Sarim Saidin, Naib Pengerusi Eksekutif Dasar dan Pembangunan SKM. Berlangsung meriah, perlawanan persahabatan itu julung kalinya diadakan MPB dan akan diteruskan untuk menghargai pelanggan MPB. Malah ia juga bersempena dengan sambutan Hari Sukan Negara 2021 semalam. Untuk program hari ini merupakan salah satu program sempena Hari Sukan Negara lah. Jadi kita di Media Prima melakukan usaha lah, pelbagai usaha untuk mendekatkan diri kita dengan pelanggan-pelanggan kita. Hari ini kita friendly dengan SKM. Jadi ini merupakan saya rasa merupakan aktiviti pertama kita bersama dengan pelanggan-pelanggan kita. Jadi usaha ini akan diteruskan kepada pelanggan-pelanggan kita yang lain. Harimau Malaya sekali lagi menanggung kekalahan besar dalam aksi persahabatan di Amman, Jordan selepas tewas 1-5 menentang Uzbekistan. Biarpun ada peningkatan berbanding ketika dibelasah 4-0 oleh Jordan pada Rabu lalu, namun kerapuhan benteng pertahanan terus menghukum pasukan negara. Diturunkan dalam kesebelasan utama, Lukman Hakim Syamsuddin dan Faisal Halim menunjukkan prestasi baik, tetapi jentera serangan Uzbekistan terlalu ampuh. Malaysia ketinggalan 0-3 di babak pertama dengan 2 gol jaringkan Dostonbek Hamdamov, sementara Hussein Nurhaif pada minit ke-33. Ketika babak pertama menunggu masa untuk tamat, Kapten Kedah Badrul Bakhtiar merapatkan jurang 1-3 pada minit ke-45. Bersambung babak kedua, Uzbekistan menambah 2 lagi gol menerusi Ibrahim Khalil Yudashev dan Aziz Bank Amanov 2 minit sebelum tamat permainan. Ini pula langkah kiri skuad badminton wanita negara dalam kempen Piala Ubar. Ia selepas tewas 1-4 kepada tuan rumah Denmark dalam saingan kumpulan D. Harapan negara untuk meraih mata pertama menerusi perseorangan wanita SK Sona tidak kesampaian apabila tewas kepada pemain ranking ke-18 dunia Mia Blichfeld straight set 11-21, 7-21 dalam tempoh 34 minit. Malaysia sekali lagi kecundang untuk menyamakan kedudukan selepas pasangan bergu Lee Meng Yan and Tina tewas kepada Michael Puago dan Sarah Tuition dalam pertembungan 3 set. Perseorangan kedua, Yun Chi Zuan menghidupkan peluang apabila cemerlang menewaskan Lina Christopherson untuk menghadiahkan mata pertama Malaysia. Bangkit daripada tewas set pertama 18-21, Chi Zuan menguasai set kedua 21-18 sebelum mengesahkan kemenangan set penentuan 21-15. Momentum kemenangan itu bagaimanapun gagal diteruskan pasangan bergu kedua, Teo Mei Ching dan Yap Ling. Mereka tewas straight set 13-21, 19-21 dalam tempoh 41 minit berdepan Amali Mailun dan Freya Round, sekaligus mengesahkan kemenangan tuan rumah dengan kedudukan semasa 3-1. Kay Lekshana juga gagal menyumbangkan mata selepas kalah straight set 18-21, 14-21 di tangan Line Hoimak. Laluan Malaysia untuk memburu slot suku akhir kian sukar apabila dijadualkan menentang juara 14 kali China dalam aksi kedua kumpulan D esok.
Beralih ke sukan hoki, skuad senior lelaki kebangsaan berjaya mengekalkan momentum kemenangan dalam siri jelajah United Kingdom 2021 dengan menewaskan Wales menerusi keputusan penuh 4-3 di Wales Hockey Centre. Wales terdahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-5 melalui pukulan strok Joseph Nicolti. Malaysia kemudian di depan menerusi 2 gol berturut-turut yang dijaringkan Muhammad Razi Abdul Rahim dan Nick Muhammad Aiman. Minit ke-44, Wales kembali mengejar kedudukan selepas Gareth Furlong menyudahi pukulan sudut penalti. Namun kedudukan 2-2 tidak kekal lama apabila Malaysia sekali lagi memimpin perlawanan dengan tambahan 2 gol. Kali ini disumbangkan oleh Faizal Saari dan Shelo Silverius, masing-masing pada minit ke-45 dan minit ke-54. Sebelum penyudah Nicolti merapatkan jurang Wales pada minit ke-60. Begitupun keputusan penuh 4-3 kekal memihak Malaysia. Visual aksi gaya bebas MTB mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.